Bukan tatang sebarang tatang, tatang berisi ramuan jamu. Bukan datang sebarang datang, datang untuk menuntut ilmu. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada panel penilai dan warga pendidik yang saya hormati sekalian. Saya Connie Lorenko Marlag. Oh, minta maaf lah juga, belum ada bahan. Sorry. Akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menjawab soalan bincangkan dalam kalangan pelajar tingkatan 6 kesusastraan Melayu komunikatif dengan menggunakan kaedah Tekmen-Sprokon. Ya, boleh teruskan ini kan Puan? Boleh teruskan. Tak molek rasanya kalau saya bercerita panjang tentang Tekmen sekiranya saya tidak perkenalkan apa itu Tekmen-Sprokon. Tekmen-Sprokon ialah singkatan kepada teknik menjawab soalan pro kontra. Untuk makluman sidang penilai dan warga pendidik sekalian, soalan bincangkan ataupun soalan pro kontra merupakan soalan paling popular dalam kalangan pelajar kesusastraan Melayu komunikatif, bukan hanya dalam peperiksaan semester 1 tetapi juga untuk semester 2 dan semester 3. Terhasilnya Tekmen-Sprokon ini adalah berdasarkan refleksi PDPC lepas guru di mana pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab soalan bincangkan. Hal ini boleh diperhatikan melalui kelemahan jawapan dalam skrip jawapan pelajar itu sendiri. Ada 3 kelemahan. Yang pertama, pelajar tidak mengemukakan huraian pro dan kontra untuk soalan yang berbentuk hebat, untuk fakta. Yang kedua, pelajar tiada kemahiran menjawab soalan. Dan yang ketiga, akhirnya pelajar memperoleh markah yang rendah. Untuk makluman, soalan ini hanyalah soalan tunggal untuk satu isi semasa saya menjalankan ujian pra. Okey, dalam latihan. Okey, justru guru apabila mendapati kelemahan pelajar ini, guru telah membuat inisiatif untuk menghasilkan sebuah intervensi iaitu Tekmen-Sprokon untuk membantu pelajar mengatasi masalah tersebut. Okey, tinjauan awal yang dijalankan melalui semakan latihan, temu bual, ujian dan juga soal selidik mendapati bahawa kelemahan pelajar ini sebenarnya berasas daripada 3 punca utama. Yang pertama, pelajar tidak mengambil subjek kesusastraan Melayu semasa SPM, di mana daripada 16 orang kumpulan sasaran, hanya 2 orang yang mengambil subjek ini. Selebihnya merupakan pelajar aliran sains sulit, ada yang mengambil sains sukan, ICT, pendidikan seni, ekonomi dan juga perdagangan. Yang kedua, pelajar tidak mempunyai kemahiran belajar yang matang di mana mereka masih terbawa-bawa dengan cara belajar semasa SPM dan cara menjawab semasa SPM, iaitu hanya menghafal dan mengemukakan fakta dan contoh semata-mata. Yang ketiga adalah disebabkan pelajar tidak mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Justru guru menghasilkan intervensi ini untuk mengatasi permasalahan 3 permasalahan di atas, sekaligus mencapai 3 objektif ini, iaitu untuk membolehkan pelajar, memastikan pelajar mengemukakan huraian pro dan huraian kontra untuk fakta. Yang kedua, dapat memperoleh markah maksimum iaitu 12/16 untuk soalan pecahan dan 20/25 untuk soalan tunggal. Dan akhir sekali, objektif saya ialah supaya pelajar dapat menguasai ataupun menjawab soalan kebat menggunakan teknik Tekmen-Sprokon. Oke, saya teruskan saja. Kajian dijalankan ke atas sejumlah 16 orang kumpulan sasaran, di mana 12 orang ialah perempuan dan 4 orang lagi ialah lelaki. Ini kumpulan sasaran saya. Pelajar 6 rendah yang mengambil STPM 2019.
Okey, dengan melibatkan 4 langkah iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Okey, ini skrip jawapan saya, langkah-langkah saya lah ya. Ketika mereflek, saya kemukakan berpandukan kelemahan jawapan pelajar, kemudian saya rancang intervensi saya, kemudian saya laksanakan dalam kalangan pelajar dan ini dia punya kesan. Ketika menjalankan Techman's Procon, saya membekalkan pelajar dengan 2 benda iaitu kad imbas dan juga set jawapan sebagai panduan dan juga perbandingan. Saya menjelaskan kepada pelajar bahawa Techman's Procon sebenarnya adalah intipati kepada standard pembelajaran dan standard prestasi yang dipermudahkan dengan penggunaan kata kunci yang sesuai. Standard pembelajaran ialah unsur yang perlu dikuasai dan dikemukakan oleh pelajar dalam perenggan isi, manakala standard prestasi pula ialah binaan set jawapan lengkap dan berkualiti yang menerapkan unsur kemahiran berfikir aras tinggi dalam jawapan pelajar. Dalam Techman's Procon ini, 5 unsur yang perlu ada ialah fakta, huraian pro fakta, huraian kontra fakta, contoh dan juga kesimpulan. Maaf, ada kesilapan ejaan. Dan kesimpulan. Dan setiap 5 unsur ini dipermudahkan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai. Biasanya pelajar dalam jawapan hanya mengemukakan fakta dan contoh, mengabaikan huraian pro dan huraian kontra. Sedangkan di sinilah sebenarnya markah paling besar, iaitu 2 markah untuk setiap isi. Di sini fakta 1 markah, huraian 2 markah, contoh 1 markah, dan kesimpulan ini adalah sebagai penegasan idea yang boleh backup sebagai backup sekiranya pelajar tidak mengemukakan huraian pro. Masalahnya pelajar apabila tidak memiliki kemahiran berfikir aras tinggi yang diperlukan ketika melangkah masuk belajar ke universiti dan ke alam pekerjaan, pelajar tidak akan memperoleh sebarang markah. 2 markah akan terbuang di sini cuma-cuma. Untuk soalan tunggal yang memerlukan 5 isi, maka pelajar akan kehilangan sejumlah 10 markah. Jadi bayangkan jika pelajar gagal menjawab 3 soalan esei berbentuk perbincangan, pelajar akan kehilangan 30 markah dan ini memberikan risiko yang sangat besar kepada pelajar untuk gagal dalam peperiksaan. Justru itu guru telah mempermudahkan pemahaman pelajar dengan menggunakan kata kunci untuk setiap elemen ini, untuk setiap standard pembelajaran, iaitu fakta. Kata kuncinya adalah bergantung kepada fakta yang dikehendaki dalam soalan. Sekiranya soalan meminta pelajar mengemukakan mesej, maka pelajar haruslah menggunakan kata kunci penting agar. Sekiranya skop soalan meminta pelajar mengemukakan nilai, kata kunci yang perlu dikemukakan ialah nilai. Kata kunci ini cikgu saya sudah dedakan di awal hari pertama pembelajaran supaya mereka sentiasa ingat. Setiap hari belajar saya akan ingatkan mereka balik apa kata kunci yang sesuai. Manakala huraian pro merupakan kepentingan fakta dan ditandai dengan kata kunci penting agar. Huraian kontra merupakan ramalan kesan negatif yang merupakan kata kunci sekiranya pastinya, dan contoh merupakan peristiwa di dalam karya yang ditandai dengan contohnya watak dan kesimpulan kecil haruslah agar. Okey, ini contoh standar prestasi lengkap. Okey, ini ialah impak kajian. Boleh dilihat bahawa objektif telah berjaya dicapai di mana jika sebelum ini pelajar tidak mengemukakan sebarang huraian pro dan huraian kontra kepada fakta, namun selepas Techman telah berjaya menghasilkan huraian pro dan huraian kontra bagi fakta 2 markah. Jika sebelum ini pelajar tidak mahir menjawab soalan, kini pelajar telah mahir menjawab soalan. Jika dahulu pelajar memperoleh markah yang rendah iaitu 5/25, kini pelajar berjaya memperoleh markah maksimum yang disasarkan 20/25, malah ada yang berjaya mencapai 24/25. Ini jelas menunjukkan bahawa penguasaan kemahiran menjawab pelajar telah semakin bertambah baik. Impak juga boleh diperhatikan melalui peningkatan prestasi pencapaian pelajar bukan hanya dalam ujian POS tetapi juga dalam STPM semester 1 dan STPM semester 2. Perhatikan grade purata. Grade purata dalam ujian pra hanya 2.20 meningkat kepada 2.35 dalam ujian POS, meningkat lagi kepada 2.75 dalam STPM sebenar semester 1 dan melonjak kepada 3.10 dalam STPM semester 2. Walaupun peratus ini berbeza memperlihatkan penurunan, tetapi ini yang paling penting ialah kualiti A yang diperoleh di sini.
Dan di sini puncanya juga menurun adalah kerana 2 daripada 16 orang pelajar telah berhenti sekolah di awal semester 2. Berikut ialah rumusan analisis data. Berdasarkan semakan latihan, pelajar didapati gagal mengemukakan huraian pro dan huraian kontra bagi fakta. Yang kedua, berdasarkan temu bual didapati masalah ini berpunca daripada kurangnya kemahiran menjawab dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, melalui ujian pra dan ujian pos yang dijalankan, didapati bahawa kemahiran menjawab pelajar telah semakin bertambah baik. Dan yang terakhir, melalui soal selidik, didapati bahawa pelajar rata-rata menyatakan bahawa Techmens Procon telah berjaya meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab mereka kerana mereka boleh menyusun idea dengan mudah dan menjimatkan masa mereka untuk menjawab soalan. Jadi sebagai cadangan dan kesimpulannya, Techmens Procon telah berjaya mengatasi masalah dan mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu meningkatkan kemahiran menjawab pelajar. Justru guru bercadang untuk meneruskan penggunaan Techmens Procon ini pada setiap semester 1, 2 dan 3, sekaligus membukukan jawapan pelajar sebagai panduan dan persemakan pelajar junior supaya usaha mencapai peratus lulus 100% dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Demikian tadi perkongsian ilmu dari Puan Connie Lawrence Malam. Terima kasih diucapkan. Terima kasih. Saya buka sekali lagi kepada sesi soal jawab. Kepada hadirin-hadirat yang ingin bertanyakan soalan, sila tampil ke hadapan. Ada soalan ni Puan? Ya, jika tiada, terima kasih sekali lagi diucapkan Terima kasih kepada Puan Connie Lawrence atas perkongsian ilmu sebentar tadi.